Okey, so kita dah ada 104 orang, so dia kurang dalam 50 orang lagi belum ada. Okey, tak apa, kita start je. Saya dah rakam, saya dah mulakan rakaman. Okey, kita tengok sebelum ni apa yang kita buat adalah kameran ganda 3, iaitu kameran dalam koordinat Cartesian. Okey, kita recap sikit je. Full screen. Okay. Lepaslah. Kita ada bongkar. Okay. So bongkar kita, apa yang kita nak kamikan adalah bongkar kan, ataupun pepejal lah, pepejal G. Dia ada X, sisi X, Y dan sisi Z. Okay. Sama macam sebelum ni, cuma kita ada sekarang ni kita ada DV. Bukan DA, tapi DV. Kemudian rantau kita G, bukan apa, kita punya, apa yang kita nak kamikan adalah pepejal G. Okay, bukan rantau R. Ini sama juga, kita dah bincang lepas. Okay, di sini ada teorem Fubini. Okay, bila kita ada Doktor? Ya? Doktor tak share screen. Oh ya, sorry. Okay, so saya mula balik. Okay, beginilah. Okay, kita ada, boleh nampak Pak Tambak bagi tahu. Kita ada pepejal, okay, pepejal G. So kita ada sisi X, Y dan Z, berbeza sebelum ni lah. Sebelum ni kita ada sisi X dan Y sahaja kan, kalau untuk kameran ganda 2. Okay, ni sifat-sifat kameran. Kita dah tengok sebelum ni, kita ada simple je. Okay, kita darabkan dengan pemalar, kita tambah atau tolak dua fungsi. Kemudian kita leraikan, kan, kita decompose kita punya pepejal G ni kepada pepejal-pepejal lain yang tidak bersilang, kan. Tapi mestilah G1 tambah G2 sama dengan G. Gitulah. Sebenarnya kita boleh pecahkan lagi. Okey, sebab contohnya G2 kita boleh pecahkan kepada G3 dan G4. Kan, jadinya G3 dan G4 kita boleh pecahkan masing-masing kepada 2. Kan, 2 lagi. Lalu bila kita teruskan operasi kita ni, kita akan dapat hasil tambah kepada banyak rantau G. G1 sampai sebagai contoh Gn. Okey. Dan teorem Fubini. Okey, bila kita ada satu kameran, okey, contohnya beginilah, ni penandaan ataupun penulisan secara umum, kita boleh tukarkan dia punya turutan. Okey, kita boleh buat dy dz dx, dz dx dy, terpulanglah. Okey. So kita ada 3 kali 2 kali 1 kan, 6. Ada 6 combination of dz dy dx yang kita boleh tukar. Okey. Tapi kena ingat, kalau tukar tukar turutan ataupun tertib kamera ni kena bertukar juga bataslah. Dalam kes ni X di luar, maka batas pun X. Y, maka sini pun Y. Z di dalam, maka sini pun kena Z. Termasuklah yang batas atasnya. Okey. Dan bagi contoh. Okey. So kat sini, bila kita ada pepejal G yang kita nak kamerkan, okey, katalah kita boleh dapatkan unjuran, okey, bagi G pada suatu paksi ataupun suatu satah. Contohnya kat sini dalam gambar ni, G kita boleh unjurkan dia, okey, ataupun kita boleh dapatkan rantau yang memenuhi G ni pada satah XY, iaitu R. Maka kameran kita adalah R ni akan jadi kameran yang kemudian. R yang kemudian. Okey. Yang tengah-tengah ni mestilah terhadap Z. Okay, mana Z adalah G1 dan G2. Kemudian R di sini DA lah yang sepadan dengannya lah. Jadi bila DA kat sini kita boleh gunakan dua benda. Sama ada koordinat Cartesian dx dy ataupun dy dx, ataupun kita boleh gunakan koordinat kutub, kan, r dr d theta ataupun r d theta dr. Terpulanglah mana-mana.
Okey. Dengan contoh dia, kita pencel G, kemudian kita dapatkan dia punya tapak dia pada paksi XY itulah. Kan kita kata unjuran lah, tapi tak perlu unjurkan pun sebabnya G tu memang menyentuh sata XY. Kan jadi kita tengok tapak dia saja dan kita namakannya sebagai R. Kemudian kalau kameran ganda 2, kita nak dapat, kalau kameran ganda 2 kita nak dapatkan luas, kita kena jadikan integrand iaitu fungsi f sebagai 1. Maka untuk kameran ganda 3, kalau kita buat perkara yang sama iaitu f sebagai 1, maka kita akan dapat isi padu. Okey. Harap awak dah cuba. Okey, kemudian pertukaran turutan kameran. Okey, ni kita dah tengok tadi formula dia. Yang tadi di sini. Okey, jadi kita kena kamirkan terhadap Z dulu, baru kita kamirkan R terhadap DA. Okay, DA dalam kes ni adalah DX, DY. Kerana R berada pada satah XY. Tapi ada keadaan yang mana R berada pada satah XZ. Sini. So, R, sini DA, maka DA di sini adalah DX, DZ ataupun DZ, DX. Okey. Dan tengah-tengah ni mestilah terhadap kameran terhadap Y. Buat di sini Y. Kemudian ketinggian pada arah Y adalah G2 dan G1. Maka G2 dan G1 menjadi batas kepada kameran terhadap Y. Sama juga kalau kameran yang mana R berada pada satah YZ. Okey. Maka kita R di luar, DA adalah DY DZ ataupun DZ DY. Kemudian yang tengah-tengah ni adalah X. Okey, iaitu DX di sini. Maka di sini jadi X G1, G2 kita boleh gantikan. Sama je. Okey, jadinya mungkin banyak keadaan yang awak akan dapat sebenarnya sesuai je nak kamirkan macam biasa kan. Maksudnya tak perlu tukar tertib kamera pun. Dan mungkin macam ni saja. Kan maksudnya buat DZ kemudian DX DY. Tapi mungkin ada keadaan yang mana awak perlu kameran terhadap Z tak sesuai untuk permulaan kan. Jadinya rantau R perlu pantulkan ataupun perlu unjurkan pada satah yang lain. Maka kalau perlu satah yang lain, kita terpaksa ikutlah di sini. Kan? Mana dulu? Okey. Dan sebagainya lah. Okey. Ni minggu lepas. Okey, kalau kita tengok kita punya performa macam saya dah kata, kita berada di, kita dah tamat sekejap ya. Kita dah tamat di sini. Tapi sepatutnya ini minggu ke-10 kan. Sekarang ni sepatutnya minggu ke-11 tapi kita tamat minggu ke-10. Okey, tapi tak apa sebabnya kita akan belajar topik-topik di sini. Kemudian jadinya topik minggu 14 ni kita boleh awal seminggu lah jadi minggu 13. Kan bila dah minggu 13 maksudnya topik yang last ni kita boleh bawa dia dalam tutorial minggu seterusnya iaitu minggu 14. Okey. Sebelum ni minggu 14 ni tak ada tutorial. Maksudnya soalan tutorial ada dan kita bagi jawapan sajalah. Tapi sekarang ni kita boleh buat latihan lah dalam tutorial awak lah bersama dengan tutor. Okey, jadi sekarang kita nak sambung topik kameran ganda 2 kameran ganda 3 dalam koordinat silinder. Okey, sepatutnya minggu 12. Tapi sekarang ni adalah minggu ke-11. Okey, topik ni tak besar sangat pun. Sebenarnya lebih kurang sama je macam koordinat Cartesian. Saya nak full screen, Ctrl L je kan? Ctrl L. Okey. Boleh cari buku ni, okey, kalau nak tahu lebih lanjut lah. Okey, so kita ada dalam slide ni kita campurkan topik minggu ni dengan minggu depan iaitu silinder dan sfera sebab topik tak besar sangat. Antaranya kita ada pengenalan kameran ganda 3 dalam koordinat silinder, menentukan batas kameran, kemudian macam mana kita nak tukar daripada koordinat Cartesian kepada koordinat silinder. Okey, kalau dalam sekejap ya saya nak padam ini. Kalau dalam 2D, okey kita ada
koordinat Cartesian dan juga koordinat sfera, koordinat kutub. Okey, nak tulis kat sini. Kalau 2D, okey, kita ada koordinat Cartesian. Kemudian kita ada koordinat kutub ataupun polar koordinat lah. Dan kemudian ada keadaan contohnya bila kita punya rantau kita bulatan ke, atau bila fungsi kita tu fungsi yang contohnya ada x kuasa 2, y kuasa 2 ke, maka ini semua yang lebih sesuai untuk kita jadikan dia sebagai koordinat kutub. Okay, jadi biasanya kita akan convert lah. Okay. Bila 3D ataupun 3 dimensi, sama juga kita ada koordinat Cartesian. Okay. Kemudian kita ada juga koordinat silinder. Selain itu nanti kita akan pergi koordinat sfera. Okey. Kalau koordinat Cartesian kita ada, contohnya kat sini kita ada xy. Kat sini kita ada r cos theta, r sin theta. Okey. Kalau 3D kita ada sama juga x, y, z. Okey. Kat sini kita ada r cos theta, r sin theta, dan satu lagi apa? R tan theta. Okey, bukan. Okey, bukan r tan theta tapi z. Sama juga. Okey. Maksudnya kat sini kita ada, kalau fungsi kita contohnya kat sini kita, kalau kita ada sebelum ni let's say kita ada f adalah fungsi x, y, z, maka kalau kat sini fungsi kita f adalah f, r, theta, z. Okey. Jadinya z, kalau kita faham dalam koordinat Cartesian ni adalah z ni selalunya ketinggian lah, tinggi pada paksi z lah, lebih kurang macam tu lah. Misalnya x dengan y ni tapak, kan, z adalah tinggi. Okey, sama juga macam koordinat silinder. Yang ni pun kita boleh secara kasarnya lah kita kata z itu adalah ketinggian. Okey, r cos theta, r sin theta ni, ini tapak, kan? Yang ni pun sama tapak. Okey, jadinya kalau begitu, maka koordinat silinder ni tak lain tak bukan adalah cara kita menerangkan tapak dengan menggunakan koordinat kutub. Okey, jadinya dia sama je macam koordinat kutub, cuma dia ada komponen z. Tapi komponen z itu pun bukannya kita kena kira pun. Komponen z itu adalah kita ambil saja daripada koordinat Cartesian. Okey, contohnya kalau sebelum ni kita ada x, ada y, contohnya kan. So katalah point, tak salah kan, point kita point kat sini. Okey, so ni adalah xy kalau koordinat Cartesian. Dan kalau koordinat kutub, kita tahu kalau xy, ni x, ni y, ini r, maka dia adalah r cos theta, r sin theta. Okey, ini 2D. Okey, kalau 3D, okey, ini adalah 2D. Kalau 3D, sama je. Okey, let's say kita ada sini x, sini y, sini z. Kan? Jadi kita ada titik di sini. Kan? So kita boleh tulis dia x, y, z lah. Okey, jangan keliru, ni just titik x, y, z. Yang ni paksi x, y, z. Kalau keliru mungkin kita boleh letak x1, y1, z1, tak ada masalah. Okey.
Jadi di sini kita boleh dapatkan untuk satu titik dalam 3D, kita boleh dapatkan dia punya projection dia lah. Okey, contohnya kat sini kita boleh turunkan ke bawah. Dan di sini kita boleh dapat, let's say ni Z1. Kan ni saya buat X1, Y1, Z1. Dan kalau tak nak tulis X1, Y1, Z1, X, Y, Z pun tak ada masalah. Kita takut keliru dengan paksi ni. Okey, kemudian di sini. Okey, jadi ini adalah X1, ini adalah Y1. Okey, kalau koordinat Cartesian kita gunakan X1, Y1, Z1. Okey, tapi kalau koordinat kutub, of course lah, kita akan ambil ini bermula daripada X positif. Kan? Ini adalah theta. Panjang ini adalah R. Okey, jadinya titik kat sini adalah titik, terpadam saya punya OneNote ni. Okey. Terpadam. Tak apa. Okey, jadinya ni adalah theta tadi. Okey. Yang ni adalah R. Kan? Dan ketinggian ni adalah Z lah. Yang ni sini X, sini Y tu kan. Okey. Jadinya titik di sini ini adalah titik kalau Cartesian X, Y, kosong. Okey. Kalau koordinat kutub, kita kata R cos theta, R sin theta, kosong. Okey. So yang bawah ni sebenarnya adalah, kalau kita buang komponen ketiga ni adalah koordinat dua dimensi lah kan. So ni adalah koordinat kutub, ni adalah Cartesian. Kalau sini X, Y, Z, maka dia adalah R cos theta, R sin theta, sini adalah Z ataupun Z1 lah. Okey, maksudnya bezanya antara dua titik ni adalah komponen Z. Okey, dan inilah sebenarnya apa yang koordinat silinder buat, iaitu dia cuma tambah komponen Z saja. Okey, daripada koordinat kutub. Okey, jadi tak ada beza pun. Okey, so sebelum ni kita ada X, Y, Z. Sekarang ni kita ada R cos theta, R sin theta, Z. Okey, tapi benda ni tak meninggalkan kepala kita, sebabnya kita tahu dah dalam koordinat kutub R cos theta memanglah X. Kan? R sin theta memanglah Y. Kan? Dan Z itulah sama dengan Z. Okey. Cuma kalau koordinat sfera nanti kita akan tengok dalam kelas seterusnya, koordinat sfera dia pening sikit sebab dia bukan macam ni. Dia bukan X sama dengan berapa, tak. Okey. Dia lain sikitlah. Okey. X ada dia punya perwakilannya, Y ada perwakilannya, Z pun dia ada perwakilannya. Kan? Okey. Boleh tengok sini. Patutnya saya masuk dulu baru cerita. Okey, katalah kita ada suatu pepejal, okey, berbentuk baji ataupun wedge kat sini. Okey, seperti tunjukkan. Okey, sekarang ni berbanding dengan gambar tadi, kita ada titik di sini. Sekarang ni kita ada bongkah lah ataupun pepejal. Okey, jadi untuk satu pepejal berbentuk wedge, maksudnya bentuknya melengkung pada paksi XY ni lah, begitu. Kita boleh dapatkan batas-batasnya ataupun sepadan-sepadannya. Okey, contohnya dia kata baji tersebut adalah pepejal yang diliputi oleh 6 permukaan ataupun 6 batas dia atau sempadannya, boundaries, yang ditakrifkan seperti berikut. Okey, 2 silinder, 2 silinder biru. Okey, maksudnya dekat sini awak tengok silinder, sebenarnya sebahagian daripada 2 silinder. So, ni satu permukaan melengkung. Okey, ni permukaan melengkung. Okey, sebenarnya di sebahagian daripada silinder kat sini. Sekejap ya.
Okey, iaitu silinder dengan jejari R. Okey, ingat jejari mesti bermula daripada asalan. Maka daripada sini adalah jejarinya R. Okey, dan R1 R1, maka R1 ni dia pemalar, dia constant, dia tak ubah. Okey, untuk kalau kita lakukan pusingan. Okey, di sini. Okey, jadinya di sini adalah sebahagian daripada dinding silinder dengan jejari R. Bukan jejari R, jejari R1. Kemudian yang di luar ini adalah sebahagian daripada silinder dengan jejari R2. Okey, jejari R2. Dan iaitu beginilah. Okey. Kemudian dua satah separuh menegak kuning. Okey, satah separuh menegak kuning ini iaitu di sini. Mungkin gambar itu tak apa jelas sangat. Okey, dinding dia lah. Okey, kita dah ada dinding yang belah dalam ni, okey, sampai atas, main sampai infinity lah. Okey, adalah silinder. Ini pun silinder. Okey. Kemudian yang di sini, okey, ini tegak, dia tak melengkung, dia tegak, okay, sampai bawah. Dan kita boleh dapatkan sudutnya iaitu θ1. Okey, θ1. Kemudian belah sana, belah kanan lah, kita kata belah ke dalam sedikit, iaitu belah di sini. Kita boleh dapatkan dia, okey, iaitu sudutnya adalah θ2. Sini. θ2. Okey. Kemudian dua satah mendatar, kan? Bila kita satah, okey, macam tadi juga, mesti dilurus. Okey, iaitu Z1 dan Z2. Okey. Jadinya persilangan antara semua ini, persilangan antara silinder biru, satah separuh di sini, dan satah mendatar, ya, dua ni membentuk baji di sini, kan? Wedge dekat sini. Okey. Kenapa satah separuh? Sebab dia hanya daripada kosong sampai ke sini. Sampai maksudnya ada pada arah sinilah. Kalau dia berada di sini dan belah terus ke arah negatif, maka dia satah penuh lah, bukan satah separuh. Okey, satah separuh dia bermula daripada asalan, dia terus ke satu arah sahaja, kan? Contohnya arah XY positif, kan? Kalau arahnya XY positif dan arah XY negatif, maka dia satah penuh. Okey. Jadinya di sini dia sama juga macam koordinat Cartesian. Jadi kita ada bongkar, cuma koordinat Cartesian setiap permukaan adalah, kita boleh kata contoh kita bandingkan dengan bongkar segi empat lah, segi empat tepat contohnya. Okey, ataupun kuboid, kan? Setiap permukaan adalah satah. Okey. Kalau kita ada bongkar G, okey, untuk kuboid sebagai contoh, kita ada begini. Okey. So contohnya kita ada sini X sama dengan A, X sama dengan B, kemudian kita ada di sini Y sama dengan C, sini Y sama dengan padam lagi Y. Okey. Kemudian sini Y sama dengan D, kemudian di sini kita ada Z sama dengan E. Yang bawah ni, ini Z sama dengan E mungkin. Yang ni adalah Z sama dengan F. Okey, ni yang paling senang lah. Semua satah menggunakan adalah pemalar. Tapi dalam kes ni kita ada melengkung sikit. Okey, kita ada lebih kurang macam ni. Okey, tegak mungkin. Ini pun tegak. Lebih kurang lah. Sikit melengkung, supaya melengkung ni supaya kita boleh dapatkan sudut dia lah.
Okay, macam sebahagian daripada kek sebagai contoh kan. Dia boleh sampai ke asalan. Katalah ni asalan, ini adalah pasti Z. Okay, so dia beginilah. Jadinya di sini adalah sudut theta mungkin sama dengan berapa dia gunakan theta 1. Sebagai contoh, di sini okay, theta sama dengan theta 2. Okay. Kemudian sini mungkin Z 1. Okay. Sini adalah Z 2. Kemudian R. Okay, panjang mungkin okay, jadi panjang ni mungkin R1. Okay, yang di sini R sama dengan R2. Okay, begitulah. Okay, ni yang paling asas lah. Okay, tapi boleh jadi R2 bukanlah pemalar. Boleh jadi R2 dia melengkung contohnya. Tapi dia boleh diterangkan dengan suatu fungsi. Okay, tak ada masalah kalau berlaku kes macam tu. Okay, ataupun Z sekalipun. Mungkin Z dekat atas ni dia bukan satang. Mungkin Z dia melengkung macam ni. Melengkung macam ni. Okay. Melengkung macam ni lah. Okay. Dalam kes ni pun tak ada masalah. Selagi mana kita boleh terangkan Z ni dengan suatu fungsi. Okay, ini sama macam kes sebelum ni lah. Yang mana contohnya kita ada sata bukan segi 4. Okay, mungkin, mungkin kita ada sebagai contoh begini. Kemudian bawah mungkin begini. Begini kan. So kita ada mungkin G ataupun F. Ni G2 contohnya. Okay. Dan ni mungkin G1. Yang ni X sama dengan A. Dan ni X sama dengan B. Jadinya untuk kes 3D, sama juga sama ada Cartesian ataupun silinder. Kan. Sekurang-kurangnya yang kena ada satu yang nilai pemalar. Kan. Selalunya macam theta ke pemalar kan. Macam dalam kes ni, yang nilai pemalarnya adalah pada X, iaitu XA, XB. Kan. Yang lain fungsi pun tak apa. Macam ni sama juga. Kan, mungkin theta adalah pemalar, Z dan R adalah fungsi. Okey, kita tak ada masalah. Kalau semua fungsi tak boleh lah. Macam mana kita nak selesaikan kameran kita. Okey, ni sama jugalah macam apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadinya ni ada dua silinder. Okey, silinder ni sebenarnya silinder penuh. Okey, silinder penuh. Ada R1, R2, kemudian satah menegak. Separuh menegak maksudnya 1 sampailah infinity, kemudian satu lagi sampailah infinity. Okey, kemudian satah Z di atas ni sebenarnya satah penuh sama dengan Z2, cuma dalam ni dilukis intersection saja, pertemuan atau persilangan antara semua permukaan ni. Okey. So, ingat kembali apakah yang dimaksudkan dengan R sama dengan 1 dalam 2D. Okey, R sama dengan 1 dalam 2D apa? Okey, jadinya R sama 1 dalam 2D adalah bulatan. Okey, dalam 2D. Okey, bila kita kata R sama dengan 1, okey, maka ini adalah bulatan. Kan? Sebabnya kita ingat balik bulatan dengan jari dengan pusat 0,0 dan jari 1. Sebab apa? Sebab kita tahu persamaan ini adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Kan, ini adalah persamaan bulatan. Kerana kita tahu bila kita tukarkan kepada koordinat kutub, ini adalah R kuasa 2 sama dengan 1. Okay, jadi R sama dengan tambah tolak 1, tapi kita ambil yang positif lah. Okay, di jari yang positif. Okay, jadi R sama dengan 1 adalah bulatan. Okay, ataupun kita boleh buat macam ni. R sama dengan 1. Sekejap ya.
kita boleh buat rantau R theta, yang mana R sama dengan 1, theta daripada 2 pi, daripada 0 sampai 2 pi. Okay, tapi tak ada maknanya kita letakkan theta, okay, sebab dalam R ni tak ada persamaan theta, kan? Tak ada sebutan theta dalam R, jadinya tak perlulah. Okay. Jadinya kita hanya perlukan R sama dengan 1 saja. Theta tak ada dalam ni, jadinya buat apa kita nak letakkan theta? Okay. Kemudian ini untuk R sama dengan 1, untuk 2D. Kemudian untuk silinder, kalau 3D, R sama dengan 1 menunjukkan dia adalah silinder, bukan sfera. Silinder, okey, dengan tapaknya, of course lah, sudah tentulah bulatan. Okay. Tapaknya bulatan dengan set 0, 0 ataupun satu lagi 0, 0, 0. Sebab tapaknya kan mestilah dekat 0. Kemudian jejari 1. Tak ada yang komponen ketiga ni pun tak apa. Okay. So maksudnya apa? Maksudnya kita ada G, kita ada R, theta, Z. Okay, untuk koordinat silinder. Okay. Kemudian kita ada R, ataupun kita ada R sama dengan 1. Kan? Z kat sini kita tak nyatakan, boleh saja kita nyatakan. Okay, tapi kalau kita letak R sama dengan 1 saja, tapi kita nyatakan Z, okay, ini bermaksud untuk semua Z. Okay. Yang mana Z adalah nombor nyata, real number. Okay, bila kita tak nyatakan lah, kan? Okay, jadi kat sini R sama dengan 1 untuk semua Z, maka dengan maksudnya macam ni, untuk apa-apa nilai Z, okay, R mesti sama dengan 1. Maksudnya kalau kita ada gambar ini, kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. Okey. Untuk Z sama dengan, let's say sini Z sama dengan 1. Okey, kita ada bulatan R sama dengan 1. Untuk Z sama dengan 2, kita ada bulatan R sama dengan 1. Untuk Z sama dengan 0, kita ada bulatan jarinya 1. Okey, maka ini semua membentuk silinder. Oh, sorry. Tak jadi sangat ini. Okey. Jadi kita tak perlu, maksudnya kat sini, kita tak perlu nyatakan, kita tak perlu nyatakan pun Z dalam persamaan silinder. Kita hanya perlu letak R sama dengan 1. Okay, kalau 3D, maka ia menunjukkan yang bentuknya adalah silinder. Okay. Kemudian bila theta sama dengan, bila Z sama dengan 2, okay, bila Z sama dengan 2, maksudnya dalam 3D, kan? Z sama dengan 2. Theta, maksudnya theta dengan R tak main peranan. Ya. Bila Z sama dengan 2, ini menunjukkan Z sama dengan 2 untuk apa-apa nilai theta dan R. Jadi kata nilai theta dengan R mestilah nilai X dan Y. Maka
Apa-apa pun nilai X dan Y, Z mesti 2. Okey, jadi kalau kita lukis atas, okey. Sorry, silap. Okey, sedang ni Z, ni Y, yang ni X. Untuk apa-apa nilai X dan Y, maka Z kena 2. Okey, jadi ini sudah tentulah Z adalah satah. Okey, Z sama dengan, bukan Z. Z adalah 2. Okey, kita nak faham dia lah. Okey, panjang pula kali ni kan. Tak apa. Ni koordinat silinder sama juga. Okey, bila kita ada pepejal G, okey, kita boleh pecahkan dia kepada bongkah-bongkah yang kecil. Okey, jadi kita pilih satu bongkah, namanya bongkah K. Okey, ini sama macam minggu lepas kita belajar. Okey, kemudian kita boleh dapatkan mana-mana titik dalam bongkah tersebut, kita tandakan dia dengan star. Okey, R star, theta star, Z star bagi bongkah K. KR adalah titik merah di sini. Okey, R star adalah panjang ataupun jarak antara titik sini dengan paksi Z. Okey, dengan asalan lah, kita kata dengan asalan. Okey. Okay, cuma disebabkan titik tu berada di atas, saya sebut paksi Z lah. Okey. Jadinya theta adalah sudut bagi titik di sini. Okey, dengan paksi X positif di sini. Okay, jadi kita kena pantulkan dia ke arah ataupun ke satah XY dan kita dapatkan dia punya sudut dia. Z adalah ketinggian. Okey, jadi sama macam yang saya tulis tadi lah. Okey, iaitu okey, macam ni. Okey. Ataupun mana gambar tadi? Macam ni lah. Okey. Kita ada titik di sini, maka kita kena dapatkan di sini, baru kita dapat dia punya R. Okey. Kemudian sudutnya daripada X positif, dapat sudut theta, kemudian ketinggiannya Z. Okey, itulah. Jadinya dekat sini sama juga formulanya adalah kameran kameran F terhadap G. Okey, jadi di sini sama je F, dV adalah delta V, kemudian G ni adalah, dan bersama dengan tanda kameran ni, ini adalah hasil tambah lah. Adalah hasil tambah Riemann. Kemudian kalau sebelum ni kita ada delta V adalah delta X darab delta X darab delta Y darab delta Z, tapi kali ni kita ada delta V sama dengan R, delta theta, delta Z. Okey. Dan sebelum ni sama juga argumentnya, bila kita ada banyak bongkah n menghampiri infinity, maka kita boleh dapatkan kameran seperti inilah. Okey, ni adalah sama, cuma dV sekarang ni adalah R, dz, dr, dθ. Okey. Kemudian ni sama macam saya cakap tadi, andaikan contohnya Z dekat sini diterangkan oleh fungsi G2 dan G1. Maka tak ada masalah, kita boleh je kamirkan G1 dan G2 di sini. Kemudian unjurannya R, kita akan gunakan dalam kameran yang seterusnya. Di sini D. So dA adalah dr dθ darab R, ataupun kita nak buat dθ dr pun tak ada masalah. Kita boleh tengok. Kita tengok satu contoh. Gunakan kameran galian 3 dalam koordinat silinder untuk dapatkan isi padu pepejal G yang dibatasi dari atas oleh hemisfera, dan dari bawah oleh satah XY, dan dari tepi oleh silinder X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan Z. Ini jawapan dia. Kita ada jalan kerja, kita buat sama-sama. Mengapakah persamaan bagi silinder adalah saya cakap tadi, persamaannya adalah persamaan bulatan. Adakah anda akan mendapat jawapan yang sama jika kameran dilakukan dengan koordinat Cartesian? Kita try gunakan kameran
garis 3 dalam koordinat silinder. Jadinya kita lukis sedikit. Okey, so kita ada X kuasa 2, Y kuasa 2, 9. Okey, siapa ada dulu? Okey. X, Y. Okey, kita ada untuk mendapatkan isi pada pilihan dari atas dan dari bawah, itu perlu silinder. Okey, so kita lukis silinder dulu. Okey, mana lain lah. Okey, silinder kita boleh sampai bawah, tapi disebabkan dia dah bagi tahu di sini dari bawah oleh, maksudnya dibatasi dari bawah oleh sata XY, maka kita tak perlu sampai bawah. Okey, sampai tapak dia paksi XY dah. Kemudian tandakan 3. 3 ini berapa ni, negatif 3 lah. Negatif 3. Okey. Dan dari atas oleh hemisfera. Okey, hemisfera Z, kita tengok kat sini. Okey. Ini adalah persamaan sfera, cuma bahagian yang positif saja. So kita ada X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2 sama dengan 25, iaitu 5 kuasa 2. Kemudian kita manipulate, kita dapat 25 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tambah tolak. Okey, jadinya tambah positif, maka kita ambil yang bahagian atas saja. Okey, ini adalah positif. Yang bawah ni adalah negatif. Okey, ini positif. Ini negatif. Okey, so jejarinya adalah 5. 3, 5 lebih kurang lah. Tak apa ikut dia punya skala dia. Dia punya scale dia. Oh. So saya kena tandakan. Oh. Okey, lebih kurang dia. Okey, lebih kurang lah. So sini kena sikit lagi. Okey, lebih kurang lah, harap faham lah. Okey, ni okey, tak apalah. Ni 5, sini pun 5, sini negatif 5, sebelah belakang ni negatif 5, yang dekat sini adalah 3. Okey. Jadinya dia kata dibatasi dari atas oleh hemisfera. Okey, ni adalah hemisfera kita. Persamaannya adalah Z, tulislah supaya tak lupa. So sini adalah Z sama dengan okey, jadinya dari atas oleh hemisfera, dari tepi oleh silinder, okey, dan dari bawah oleh paksi XY, maka secara automatik kita boleh dapatlah mana apa yang mana ni. Okey, sekejap. Okey kah? Saya guna online. Okey. Okey, kita punya begini. Oh. Sini. Sini. Dan di atas ni. Okey. Lebih kurang macam itulah. Okey. Kita nak bentuk silinder, tapi bumbungnya adalah bumbung datang daripada hemisfera. Okey, jadinya kita ada begitu. So, kita boleh tengok tapak dia. Okey, so tapaknya adalah bulatan.
dengan jejari 3. Okey. Ni R 3 negatif 3 3 negatif 3. Okey. Jadinya kita nak terangkan rantau kita ni macam mana kan. Jadinya ataupun pepejal kita sebenarnya. So pepejal kita adalah G, okey, R, theta, Z. Okey. So dekat sini R kita, okey. Kita tengok pada rantau kita di sini, R adalah 0 hingga 3. Okey. 0 hingga 3. Kalau R sama dengan 3, kita akan dapat bulatan. Kita akan dapat dia punya boundary saja, kan? Dia punya interface dia saja. Tapi bila R daripada 0 sampai 3, maka kita ambil semua titik. Semua titik yang berada dalam bulatan tersebut. Theta daripada 0 sampai 2 pi. Kalau 0 sampai pi per 2, kita akan dapat di sini saja. Tapi kita nak sampai habis, sampai 2 pi. Kemudian Z. Z tak boleh tengok kat sini dah, kan? Sebab gambar R tadi datang daripada R ni adalah dia punya tapak saja, kan? Okey, jadi untuk Z kita kena tengok dalam gambar ni. Okey, jadi yang di sini Z sama dengan 0 adalah paksi XY. Okey. Dan atasnya adalah 25 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey. Kuasa Y ni adalah daripada hemisfera. Okey, dah masuk ke tak? Ada ke? Okey, jadinya kat sini kita ada R, ada theta, kan? Kemudian di sini kita kena tukar sikit, iaitu ni adalah 25 tolak R kuasa 2. Okey, kita tukarkan X dan Y, semuanya akan jadi R dan theta. Okey, jadi kameran kita kat sini tadi ni kan. Oleh itu dia kata sekejap ya, isi padu, kan? Untuk mendapatkan isi padu. Macam mana nak dapatkan isi padu? Okey, macam tadi isi padu saya cakap kalau kameran ganda 3, isi padu integral mesti sama dengan 1. Okey, dan ni G, ni adalah dV. Okey. Dan sama. Itu V saya berikan gini. Okey. Kemudian kita nak susun dia. Okey, kita boleh je buat terus kalau kita nak. Kita buat contohnya kat sini, kita nak buat, nak gunakan warna hitam lah. Okey, let's say 1 dV saya nak buat dz. Okey, kemudian saya nak buat, let's say saya nak buat dr d theta. Okey, jadi di sini jadi depan ni kena ada r. Okey, ni adalah z berapa, r berapa, theta berapa, kan? Jadinya kat sini dz, z adalah daripada 0 sampai 25 r kuasa 2. Okey. Kemudian r daripada 0 hingga 3, theta daripada 0 sampai 2 pi. Okey, so kita nak kamikan kamikan, kita dapat ni R, kita nak kamikan terhadap Z, so tak beri kesan apa-apa, so kita dapat RZ 25 R kuasa 2
Sini Z sama dengan kosong di R di theta. Okey. Kemudian gantikan, kita dapat R 25 R tolak R kuasa 2, okey, di R di theta. Okey, so kat sini kita nak kamikan terhadap R. Okey, kita nak kamikan terhadap R, maka kita tengok kat sini, kita boleh gunakan penggantian. Okey, tapi kat sini saya boleh cam, kalau saya bezakan di dalam ni, saya akan dapat R di luar. Kan? Contohnya macam ni, saya ada DR, DDR. Okey, sini ada punca kuasa, iaitu kuasa setengah. Maksudnya, kat sini mestilah kuasa 3/2. Saya bezakan, saya dapat 25 tolak R kuasa 2, 1/2 iaitu setengah, iaitu square root kat sini. Kemudian bezakan di dalam, dapat negatif, tak muat. Negatif 2R. Okey. Kemudian saya boleh 3/2 betul ke? Setengah. Saya boleh potong sini, sini. So, saya dapat negatif 3R 25 R kuasa 2 setengah. Okey. Artinya saya boleh bawa negatif 3, saya boleh bawa dia ke sebelah sini. Maksud saya letak 1/3 di depan. Maka saya boleh dapat kat sini 2 pi theta kosong. So ni negatif, saya tak ada negatif, maka saya dapat negatif 1/3 25 R kuasa 2 3/2. Okey, 3 R sama dengan kosong di theta. Ini saya letak di depan pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya gantikan. Okey, ini 1/3. 25 tolak 3 kuasa 2 kan, 25 tolak 9 kan. So 16 3/2 tolak 25 tolak kosong kan. Kalau saya salah boleh tolong bagi tahu. Okey. Kira okey. So 16, okey. 16 3/2 adalah berapa? Kan 4 kuasa 3 kan? Betul tak? 64. Okey. So 25 3 kuasa 2 adalah 5 kuasa 3 kan? 125. Betul ke? 5 kuasa 3 kan? 125. Okey. Jadinya kat sini gantikan. Okey, 64 tolak kita taruh tulisan 5. Okey, di theta. Okey, so kita kamikan ataupun kita boleh kamikan terus. Okey, so kita dapat negatif 2 pi per 3. Sini 64 tolak 125. Okey, berapa 64 tolak 125? Okey, so sini jadi 61 kan. So 61 kali dengan 2. Berapa? 122 kan. Pi per 3. Betul ke? Gitulah. Okey, so negatif ni terhapus sebab sini dapat negatif. Okey, itulah 122 pi per 3. Jadi adakah anda akan mendapat jawapan yang sama jika kameran dilakukan dalam koordinat Cartesian? Ni awak kena cubalah. Okey, cuba kita tengok dulu. Boleh ke kita cuba? Okey, kita tengok pada gambar dia kat sini. Kita tengok pada kameran dia, gambar dia kat sini. Jadinya kita nak kamikan pada koordinat Cartesian. Okey, koordinat Cartesian kita gunakan formula yang sama. Okey, gunakan formula yang sama. Okey, di sini 1, sini jadi dx, dy, ataupun kita nak buat dz dulu pun boleh. Dz
dx dy. Let's say. Okay, z kita adalah daripada 0 sampai 25, x kuasa 2, y kuasa 2. Okay, tak ada masalah sebab 1 dz, kami akan terhadap z dapat z. So, kita gantikan. Kemudian dx kita bulatan. Okay, bulatan. Okay, ni adalah x kuasa 2, y kuasa 2, ataupun kita tulis dalam bentuk y. Okay, rantau kita di atas ni y sama dengan 9 tolak x kuasa 2. Yang belah bawah adalah y sama dengan negatif 9 tolak x kuasa 2. Okay, so kalau saya nak buat, let's say saya nak buat, saya nak buat dy dulu lah, dy, baru dx, maka sini x sama dengan negatif 3, y sama dengan negatif 9 tolak x kuasa 2. Sini y sama dengan 9 tolak x kuasa 2. Okey. So kita kamikan tak ada masalah sampai kamian pertama. Okey, sebab ni pun kosong. Okey. Nanti kita bertembung dengan yang kamian kedua ni bila macam mana kan? So jadinya kalau kita kamikan kita dapat 3 negatif 3. Oh sorry. Sini y negatif 9 tolak x kuasa 2. 9 tolak x kuasa 2. Okey, kat sini kita dapat dapat 25 tolak x kuasa 2, y kuasa 2, dy dx. Okey, macam mana kita nak kamikan terhadap y kat sini kan? Sebab kita ada y kat dalam saja kan, kita tak ada y di luar. Okay, macam mana kan? Ni agak susah lah. Okey. Jadinya dalam kes ni sekejap Okey, jadinya dalam kes ni lebih mudah kalau kita gunakan koordinat kutub ataupun koordinat silinder lah. Okey. Kemudian okey, sekarang pukul berapa? Sekejap ya. 3:58. Okey, jadinya tolong tengok, cuba buat dulu, okey. Macam mana kita nak, ni pun kita dah cover tadilah. Okey, bila x adalah r cos theta, y adalah r sin theta, z kekal, tak ubah z tak ubah, had mestilah yang bersesuaian. Okey, mungkin dalam soalan contohnya dia tak suruh awak cari isi padu. Sebab kalau suruh cari isi padu, maka senanglah, bukan senang maksudnya secara relatifnya senang sebab integran mesti satu macam tadi. Okey, integran mesti satu. Kan? Okey, dalam kes ni. Kamian ketiga nak dapat isi padu, integran adalah satu. Tapi dalam kes ni integran dia x kuasa 2 sebagai contoh. Kan? Maksudnya kalau kita kamikan ni kita tak boleh kata oh ini adalah luas, ini adalah isi padu. Tak. Kan? Sebab isi padu integran mestilah satu. Tapi kalau integran bukan satu, maksudnya dia bukan isi padu, dia mungkin benda lain. Okey, jadi dalam kes ni mungkin dia bagi awak soalan macam ni saja, suruh nilaikan. Okey, nilaikan. Macam mana nak nilaikan? Okey, jadinya saya bagi kunci lah, ada punya hint dia. Okey, lakarkan dulu pejaji. Okey, dapatkan unjuran dia pada paksi XY sebagai contoh yang namanya R. Kemudian dah dapat ni, maksudnya awak boleh selesaikan yang ni. Yang ni X adalah R cos theta. Maksudnya X kuasa 2 adalah R kuasa 2 cos theta kuasa 2. dz dy dx adalah dv. Maka dia adalah R dz dr d theta. Kan? Maksudnya awak kena guna formula di sini lah. Okey, cuba buat dulu. Okey, cuba buat. Patutnya jawapan dia begini lah. Okey, nanti kita akan cek sama-sama lah. Okey, nanti kita akan sambung lah dalam kelas seterusnya. Oh, saya lupa. Saya nak tanya berkaitan dengan kelas ganti. Okey, sebab semalam cuti kan. Perancangan kita, perancangan pengajaran adalah mingguan kan. Jadinya kita terpaksa gantilah. Jadinya saya nak tanya bila waktu yang free untuk awak semua, kalau malam boleh ke malam ada tutorial? Ada tutorial kan rasanya Selasa, Rabu, Khamis. Ada cadangan ke?
Kalau ada cadangan ke boleh type. Okey, kat sini.